Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Hari ini, Majlis Peguam Malaysia menganjurkan Walk for Justice dan disertai oleh lebih 1,000 peguam yang menuntut Akta Hasutan dimansuhkan. Saya ingin ingatkan kerajaan dan ahli-ahli yang berhormat Barisan Nasional tentang Walk for Justice anjuran Majlis Peguam Malaysia. When lawyers walk, something must be very Yang Hormat, wrong. ada disiarkan bahwa Bar Council minta agar jawatan speaker, timbalan speaker ditanding dan bukan dipilih. Apa komen Yang Hormat? Bukankah speaker dengan speaker dah ditanding dalam dewan ini? Itu bukan Bar Council lah, itu adalah bersih semalam. Okey, saya balik ke ucapan saya. Pada tahun 2012, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berjanji untuk memansuhkan undang-undang yang drakonian yang digubal sejak era penjajahan British, iaitu Akta Hasutan. Tetapi undang-undang ini masih wujud hingga tahun 2014 pada hari ini. Janji beliau masih belum ditunaikan, tetapi sebaliknya, kini lebih ramai tokoh politik, aktivis dan malah pelajar didakwa di bawah Akta Hasutan 1948 di kebelakangan ini. Termasuk saya yang didakwa kerana mengeluarkan klip video satira politik yang bertajuk Wonderful Malaysia yang langsung tidak menyentuh sensitiviti kaum, agama dan raja sebagaimana yang dituduh. Apabila Perdana Menteri berucap tentang jalan tengah ataupun moderation di forum antarabangsa, Malaysia juga mendapat semakin banyak liputan media antarabangsa yang negatif atas sedition bliss yang merupakan political crackdown. Kerajaan boleh beri apa-apa alasan, tetapi ia tidak boleh hilangkan dakwaan bahawa serangan hasutan ialah pendakwaan secara pilihan ataupun selective prosecution dan double standard yang mensasarkan tokoh pembangkang dan disiden. Ramai warga Malaysia, termasuk warga dari Sarawak, merasa marah atas kenyataan yang dibuat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri merangkap ahli parlimen Yang Berhormat Patang Sadong yang mempertahankan Presiden Perkasa Datuk Ibrahim Ali dengan mengatakan Ibrahim Ali tidak didakwa atas kenyataan yang mengugut akan membakar Alkitab ataupun Bible kerana kenyataannya adalah demi mempertahankan Islam. Kenyataan YB Batang Sadong itu menunjukkan tahap double standard dalam sedition bliss ini, di mana Ibrahim Ali yang menghina agama lain dikatakan mempertahankan Islam. Jabatan Peguam Agama, Jabatan Peguam Negara sudah sampai ke tahap yang begitu tidak masuk akal. Apakah Ibrahim Ali adalah lebih tinggi daripada undang-undang? Datuk Yang di-Pertua, mengikut laporan The Malaysian Insider pada 21 Mei 2014, bekas Peguam Negara Tan Sri Abu Talib Othman menyoal apakah saya patut didakwa di bawah Akta Hasutan atas klip video Wonderful Malaysia. Beliau berkata, In this case, a suitable benchmark for sedition in this country? Tan Sri Abu Talib Othman juga menyoal apakah siri pendakwaan oleh Jabatan Peguam Negara dilakukan atas tekanan daripada golongan tertentu untuk mensasar pemimpin pembangkang dan aktivis. Sehubungan dengan itu, saya juga ingin tanya tentang kesahihan laporan berita bahawa ketua-ketua bahagian UMNO telah hadir dalam pertemuan tertutup dengan Peguam Negara dan Ketua Polis Negara pada 14 Ogos 2014. Selepas berita ini disiarkan, Peguam Negara atau Ketua Polis Negara tidak membuat penafian sehingga hari ini. Persoalannya ialah, satu, apakah Peguam Negara bertindak menurut arahan daripada pemimpin-pemimpin UMNO? Dan kedua, siapakah dan bahagian-bahagian UMNO manakah yang terlibat dalam pertemuan kontroversial ini? Dan ketiga, mengapakah Peguam Negara baru sekarang mengambil tindakan terhadap laporan-laporan polis yang sudah lama dibuat oleh ahli-ahli UMNO yang jelas memotifkan politik sejurus selepas pertemuan pada 14 Ogos ini? Saya ingin minta pihak kerajaan dan Peguam Negara jawab atas kenyataan dan persoalan tersebut dan juga kenyataan bekas Peguam Negara Tan Sri Abu Talib Othman. Kerajaan tidak boleh berdiam diri atas segala dugaan dan persoalan daripada pelbagai pihak tersebut. Datuk Yang di-Pertua, Akta Hasutan 1948 tidak digubal oleh Parlimen kerana tanah Melayu masih belum mencapai kemerdekaan dan masih di bawah jajahan British semasa akta ini digubalkan. Oleh itu, Akta Hasutan 1948 digubal sebagai ordinan, iaitu Ordinan 14/1948.
Bila ordinan tersebut disemak semula oleh Pesuruhjaya Penyemakan Undang-Undang ataupun Commissioner of Law Revision pada tahun 1969 di bawah Akta Penyemakan Undang-Undang 1968, ia tidak membabitkan Parlimen juga. Justru itu, Akta Hasutan 1948 tidak boleh digunakan untuk menyekat kebebasan berucap yang termaktub dalam perkara 10-1 Perlembagaan Persekutuan. Saya ingin ingatkan Perdana Menteri Pepatah Cina, Hu si liu pi, ren si liu ming. Anak dia tahulah, anak dia pergi Peking belajar Cina. Maksudnya ialah harimau mati tinggalkan kulit, manusia mati tinggalkan nama. Seseorang pemimpin hanya dilihat mempunyai credibility dan diingati dalam sejarah sekiranya dia mengotai janjinya untuk membawa reformasi dan penambahbaikan dalam dasar politik. Tuan-tuan yang bertuah, saya ingin sentuh tentang sekolah jenis SJKC, sekolah jenis agama. Seputih, boleh celah sikit? Boleh? Ya, sila. Terima kasih. Datuk Seri Doktor Yang di-Pertua. Terima kasih pada Seputih. Kalau kita lihat definisi hasutan, sebenarnya yang saya faham, ia dikatakan hasutan apabila seseorang membuat kenyataan dalam masa 10 hari ada berlaku sokongan kepada hasutan tersebut dan berlaku sesuatu yang tidak memenuhi ataupun tidak mengikut peraturan kerajaan. Jadi begitu juga mungkin jawapan kepada Ibrahim Ali ni. Oleh kerana dia bercakap tetapi tak ada orang yang dengar pun. Jadi tak ada apa berlaku pada perkataan atau hasutan dia. Jadi itu dikatakan tidak hasutan. Kalau kita rujuk kepada perkara seperti itu, maka rakan-rakan kita yang dituduh di bawah akta hasutan sepatutnya digugurkan daripada dakwaan tersebut. Setuju ke apa ni Seputih? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lumut. Yang saya tahu bila Ibrahim Ali dia kata nak pakarkan Bible, dia malah jemput pemberita pada hari tertentu itu, minta orang pergi ke sana, pergi beramai-ramai, dan memang ada pemberita pergi sana tengok apa yang berlaku tapi tak ada apa-apa yang berlaku. Jadi memang yang kenyataan dibuat oleh Ibrahim Ali ini penuh dengan hasutan dan juga pemotif buruk terhadap agama dan juga menghina agama lain. Dan kalau saya ini kerana hanya satira politik, klip video ini boleh didakwa di mahkamah, Ibrahim Ali lagi haruslah didakwa jauh lebih awal daripada saya. Tuan-tuan yang bertuah, dalam Perhimpunan Agung MCA pada 12 Oktober baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi jaminan kepada masyarakat Cina bahawa mereka tidak perlu bimbang tentang masa hadapan sekolah bahasa Ibonda kerana hak mereka untuk belajar bahasa Ibonda telah termaktub dalam Perlembagaan Negara dan Undang-Undang Negara ini. Ucapan atau jaminan Perdana Menteri di Perhimpunan Agung MCA adalah tidak mencukupi. Beliau harus memastikan bahawa kenyataan daripada Menteri, Timbalan Menteri Kabinet, Ahli Parlimen dan pemimpin akar umbi di bahagian UMNO yang menyeru kerajaan untuk menghapuskan ataupun menutup SJKC yang tidak sensitif dan berunsur hasutan itu dihentikan. Beliau sepatutnya memberi nasihat dan amaran kepada para anggota UMNO tersebut. Selain itu, kerajaan juga harus adil kepada kesemua SJKC berlandaskan peruntukan Perlembagaan Negara kepada bahasa Ibonda. Jaminan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan ini juga bermaksud bahawa kerajaan mestilah memberi bantuan penuh kepada pembangunan SJKC. SJKC wujud sebelum merdeka dan SJKC telah mengeluarkan pakar dan cendekiawan yang telah memberi sumbangan besar kepada pembangunan negara. Tetapi kesannya SJKC masih menghadapi banyak masalah yang selalu diabaikan oleh Kementerian Pendidikan, khususnya masalah kekurangan bilik darjah, SJKC yang tidak cukup, kekurangan guru dan ketidakcukupan peruntukan kerajaan. Dalam bajet 2015, Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri mengumumkan 50 juta ringgit diperuntukkan kepada SJKC. Amount ini memanglah terlalu sedikit dan tidak cukup untuk kegunaan SJKC di seluruh negara. Perdana Menteri juga mengumumkan bahawa subsidi maksimal bagi bekalan elektrik dan air untuk SJKC akan meningkat daripada RM2,000 sebulan kepada RM5,000 sebulan. Peningkatan peruntukan ini tidak perlu diwawakan kerana perbelanjaan SJKC tersebut memang perlu ditanggungkan oleh kerajaan.
Saya ingin mengingatkan kerajaan bahawa pelbagai kaum adalah aset dan bukannya liability dalam satu masyarakat majmuk yang mengandungi pelbagai kaum. SJKC dan SJKT tidak memecah belahkan rakyat dan SJKC memang bukan halangan bagi perpaduan negara, tetapi parti politik yang hanya memperjuangkan kaum tertentu seperti UMNO, MCA dan MIC dan juga NGO yang mempelopori Sebutin. dasar perkauman yang menjejaskan Ya, perpaduan batu bangun, dan ya, merosakkan hubungan di antara kaum yang bertanggungjawab atas kerosakan hubungan di antara kaum. Ya, sila Pak. Terima kasih Puteri, terima kasih Tuan Speaker. Sebenarnya mengikut fahaman saya, Perdana Menteri tidak kata dia tidak mau adil kepada SAJKC dan juga tuntutan masyarakat Tionghoa. Tetapi Perdana Menteri buat syarat bahawa dengan izin bahasa Inggeris, you can't demand fairness and then support Pakatan Rakyat. You make demand, you must support BN, then we will be fair. Ini yang disebut oleh Perdana Menteri di dalam Himpunan Agung MCA. Apa pandangan Seputir kalau itu syaratnya untuk seorang Perdana Menteri melakukan keadilan kepada sesuatu masyarakat dengan syarat dia kena sokong Barisan Nasional? Terima kasih Patu. Kalau kita lihat keputusan PRU 13 yang lepas itu, yang tidak menyokong BN itu bukan saja pengundi Cina saja. Ada juga pengundi Cina yang juga undi Barisan Nasional. Kalau kita lihat, Barisan Nasional hanya disokong oleh 47% daripada jumlah pengundi di Malaysia. Ini bermaksud yang tidak undi BN pada PRU 13 itu termasuk juga India, Melayu, Kadazan Dusun, Iban dan juga yang lain. Jadi yang kenyataan oleh Perdana Menteri dalam Himpunan Agung MCA itu memanglah tidak betul dan tidak patut diutarakan. Saya rasa hairan, tak ada pun pemimpin MCA, ahli parlimen MCA yang menyoal Perdana Menteri atas kenyataan. Betul. Adakah kemungkinan itulah sebab yang Kadazan pun yang tak sokong, yang Dusun pun tak sokong, itulah sebab Putatan pun banyak kali kena Seputir, potong sembang luar lah, api, Seputir. kena tidak ada peruntukan. Mungkinlah itu sebahagian daripada syarat untuk Betul, Tuan Sabah Speaker. sokong. Okay, Tuan Speaker, boleh Seputir sekejap. Lagi? Sekejap. Terima kasih ini Tuan Speaker. Kadazan. Betul hujah Seputir itu. Orang Kadazan sekarang, terlebih lagi orang Sabah, dalam keadaan yang susah dan mereka perlu perhatian daripada kerajaan ini secepat mungkin. Tapi kalau seperti mana yang telah diujar oleh Kalabakan dan juga Putatan tadi, kalau sudah sampai tahap yang kita tak boleh terima, tukar saja ni kerajaan. Terima kasih. Memang kita dah lama menanti-nantikan ini kalilah ini berlaku di negeri Sabah. Tapi belum lagi, tapi kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Ya, saya rasa Lenggong juga happy tentang yang slogan ini kalilah. Kita bekerjasama. Tadi ni berdua, sekiranya kerajaan ingin menutup apa-apa organisasi yang dikatakan menjejaskan perpaduan kaum, kerajaan haruslah mengambil tindakan terhadap parti politik dan pemimpinnya yang mengeluarkan kenyataan yang menyakitkan hati kaum lain dan merosakkan perpaduan kaum. Tadi ni berdua, saya ingin bangkitkan isu tentang perancangan Bandaraya Kuala Lumpur. Saya pernah bangkitkan isu kelulusan density projek yang baru yang terlalu tinggi bagi pemaju di Kuala Lumpur di Dewan Yang Mulia ini banyak kali. Tetapi nampaknya DBKL tidak mengambil perhatian atas seruan saya dan penduduk di Kuala Lumpur dan juga tidak mengambil perhatian tentang masalah yang dihadapi oleh penduduk dan pembayar cukai pintu di Kuala Lumpur. Sebagai wakil rakyat di kawasan Parlimen Seputir, saya telah banyak kali dijemput oleh penduduk yang marah tentang cadangan projek yang mempunyai density yang tinggi di kawasan parlimen saya dan kita dah buat protes beberapa kali tentang ini. Ini termasuk satu projek rumah mampu milik di Taman Naga Mas di Salak Selatan. Penduduk membantah kerana jalan yang sedia ada di Taman Salak Selatan memang tidak dapat menampung penambahan trafik daripada projek rumah mampu milik tersebut. Yang kedua, cadangan projek 3 blok kondominium yang mempunyai 277 unit di lot 9582 di antara Jalan Gembira dan Jalan Awan Besar di Overseas Union Garden. Dan ketiga,
Saya juga terima aduan daripada penduduk di Taman Seputih tentang projek kondominium 38 tingkat yang akan didirikan di Lot 167, Seksyen 94A di Jalan Robson kerana jalan yang sedia ada hanya mempunyai kelebaran sebanyak 20 kaki yang memang terlalu sempit untuk menampung peningkatan trafik di tempat tersebut. SJKC Kuanching 2 di Taman Seputih juga telah mentatangkan banyak trafik di tempat itu. Tabak berkenaan memang tidak mungkin dibenarkan untuk mendirikan kondominium yang mempunyai 38 tingkat. Tadi yang di-Pertua, saya ingin minta DBKL untuk menjalankan kajian terhadap keadaan jalan dan trafik di kawasan yang sedia ada sebelum meluluskan apa-apa projek kondominium yang mempunyai densiti tinggi. Sehubungan dengan itu, saya juga ingin minta DBKL untuk mengadakan perancangan bersama dengan pihak SPED dan syarikat Bas Rapid KL. Pihak DBKL tidak seharusnya meluluskan ke semua projek kondominium yang mempunyai densiti tinggi tanpa mengambil kira isu pengangkutan. Di banyak kawasan perumahan di kawasan parlimen saya, penduduk memang menghadapi masalah dari segi pengangkutan awam. Kerana di banyak tempat di kawasan saya, tiada perkhidmatan bas, tiada perkhidmatan LRT dan malah jarang nampak teksi di kawasan saya. Di sini saya juga ingin mencadangkan supaya perkhidmatan bas di Kuala Lumpur dipindah daripada Kementerian Perdana Menteri ke Kementerian Wilayah Persekutuan dan DBKL supaya masalah pengangkutan awam boleh dikoordinasi dengan lebih baik. Tadi yang di-Pertua, saya yang berhormat sedang dan saya pernah membangkitkan kes penipuan dan penyeludupan kereta terpakai asing di Pulau Langkawi ke Semenanjung, Malaysia yang melibatkan agensi kerajaan beberapa kali. Tetapi kami tidak terima jawapan yang kami hendaki setengah tahun selepas kami bangkitkan isu ini. Kereta terpakai import yang berdaftar di Langkawi telah dibawa masuk ke kawasan utama kastam, iaitu kawasan-kawasan lain yang dikenakan cukai sepenuhnya dan kemudian ditukar menjadi kenderaan yang berdaftar di luar Langkawi dengan kelulusan daripada beberapa agensi kerajaan termasuk Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ, Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kastam, Puspakom dan lain. Para pengadu yang membeli kereta dari Langkawi tersebut membuat pembelian berdasarkan dokumen sahih yang dikeluarkan oleh agensi-agensi terlibat. Tetapi selepas itu mereka mula dihubungi oleh pegawai kastam dan dimaklumkan bahawa kereta mereka adalah barang belum lulus kastam. Selepas itu kereta mereka berkenaan disitakan oleh kastam. Pihak bank yang memberi pinjaman kepada pembeli kenderaan juga mengesahkan bahawa kereta terpakai tersebut adalah sah dari segi undang-undang dan ia bukannya barang haram. Para mangsa pembeli kereta telah melaporkan kes ini kepada polis dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, tetapi tidak ada apa-apa maklum balas sehingga sekarang. Kebanyakan kenderaan bermasalah tersebut telah disita oleh pihak kastam dan pembeli diminta untuk membayar duty kastam yang amat besar. Ini adalah tidak adil bagi mangsa pembeli tersebut. Yang berhormat Sedang dan saya telah pernah menulis surat dan minta perjumpaan dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kewangan Kedua dan Senator Datuk Paul Lau, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, tetapi tiada sesiapa menteri sudi berjumpa dengan kami. Hanya setiausaha sulit kanan kepada Menteri Senator Datuk Paul Lau panjangkan surat kami kepada Ketua SPRM pada 21 April 2014, tetapi kami tidak dapat apa-apa jawapan tentang perkembangan kes ini sehingga hari ini. Kes penipuan yang melibatkan beberapa agensi kerajaan ini disyaki menyumbang kepada penembakan dan kematian Datuk Syaharuddin Ibrahim, bekas timbalan Ketua Pengarah Kastam sebelum PRU 13. Saya bangkitkan isu ini di Dewan Yang Mulia ini dan saya minta kerajaan memberitahu Dewan Yang Mulia ini tentang perkembangan siasatan kes ini. Saya ingin tahu sama ada siasatan dan penangkapan SPRM terhadap Jabatan Kastam baru-baru ini melibatkan kes penipuan dan kenderaan dari Pulau Langkawi juga. Apa yang para mangsa sindiket ini minta ialah kerajaan boleh mengecualikan bayaran duty import mereka kerana mereka ditipu oleh agensi kerajaan. Pihak kastam berkata hanya menteri boleh memberi pengecualian duty import ini dan saya pohon bagi pihak mereka. Tuan-tuan dan Pertua, negara kita telah mencapai kemerdekaan 57 tahun
Tetapi sistem pemerintahan kita dan sistem parlimen kita masih jauh daripada sistem di negara maju. Semalam Yang Berhormat Pengerang berucap tentang wanita di Malaysia harus diperkasakan dan diberi kuota 30% dalam semua tahap kepemimpinan. Seruan Yang Berhormat Pengerang bukannya lagu baru. Sekiranya kerajaan ingin mencapai objektif 30% tempat pentadbiran diberi kepada wanita, maka sistem pilihan raya kita sekarang ini, iaitu first past the post, haruslah dikaji semula. Banyak negara maju telah pun mengamalkan open government partnership, di mana kerajaan dan NGO ataupun civil societies bekerjasama untuk meningkatkan ketelusan dan lebih responsif terhadap rakyatnya, dengan tujuan mutlaknya untuk menambahbaikkan kualiti dasar dan keperkhidmatan awam, dan juga menggalakkan penyertaan orang ramai dalam pemerintahan sesuatu negara. Dengan ini, kerajaan boleh mentadbir negara dengan lebih berkesan. Sejak OGP dilancarkan pada 3 tahun yang lepas, keahlian Open Government Partnership OGP ini telah meningkat daripada 8 hingga ke 64 negara dengan penyertaan beribu-ribu NGO dalam proses OGP pada tahap negara. Negara OGP mewakili 1/3 daripada jumlah populasi dunia. Dalam workshop berkenaan dengan OGP anjuran IDS pada 13 Oktober baru-baru ini, beberapa agensi kerajaan seperti SPRM, pemandu dan lain juga telah pun menghantar pegawai untuk menyertai workshop tersebut. Saya ingin minta kerajaan untuk mengkaji konsep OGP ini dengan serius dan menjadi salah satu negara yang melaksanakan OGP. Sehubungan dengan itu, saya juga ingin minta pihak menteri yang menjaga parlimen Yang Berhormat Arau untuk mengambil langkah untuk menjalankan reformasi dalam sistem penggubaran undang-undang di parlimen. Datuk Saifuddin Abdullah, CEO kepada Global Movement of Moderates GMM, merangkap bekas Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, telah pun membentangkan pandangannya atas topik participatory lawmaking process kepada beberapa ahli parlimen semalam di bangunan parlimen ini. Saya ingin mencadangkan pihak kerajaan dan Yang Berhormat Arau mendengar pandangan dan cadangan daripada Datuk Saifuddin Abdullah dan juga mengadakan workshop dengan para ahli Pakatan Rakyat untuk membincangkan proses penambahbaikan fungsi dan penggubalan undang-undang di parlimen. Dalam satu ucapan Perdana Menteri, beliau pernah berkata, "The era where the government knows what is best is over." Beliau juga pernah berkata perlu adanya pentadbiran nasional ataupun national reconciliation. Sekiranya kerajaan Barisan Nasional ingin menambahbaikkan imejnya, tiba-tibalah masanya bagi kerajaan BN untuk berunding dengan pihak Pakatan Rakyat dan pihak NGO dan menambahbaikkan sistem pentadbiran yang sedia ada. Sekian, terima kasih.